Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan ketiga ingin membentangkan dan membincangkan tentang metodologi dakwah terhadap golongan LGBT. Okey, kami terdiri pada 5 ahli iaitu Muhammad Khalid Ikmal bin Muhammad Kamaruddin, Nur Sulehah binti Ahmad Ikram, Siti Masyitah binti Abdul Aziz, Wan Nurul Nabilah binti Wan Umar dan Nurul Hafizah binti Ahmad Saadi. Saya nak nak terangkan dululah apa itu LGBT. Okey. Kita tengok yang pertama ni, L ni adalah lesbian. Okey, kata gay sebenarnya berlaku untuk semua jenis kelamin, lelaki dan wanita. Namun akhir ini wanita yang mengidentifikasikan dirinya sebagai gay lebih menyukai istilah lesbian. Yang kata lain, lesbian adalah gay berjenis kelamin wanita. Maksudnya dekat sini lesbian ni sebenarnya dia macam gay juga. Dia suka sesama jenis, tapi dia ke arah inilah, wanita lah kan. Wanita yang suka sesama wanita kita labelkan sebagai lesbian. Okey, seterusnya kita tengok G. Okey, G ni adalah gay. Okey, pada mulanya perkataan gay digunakan untuk menunjukkan arti bahagia atau senang. Namun di negara Inggeris, perkataan ini juga bermaksud homoseksual sekitar tahun 1800. Seiring dengan perkembangan waktu, istilah gay lebih banyak digunakan ke arah maksud homoseksual. Okey, maksudnya dekat sini gay ni memang dah lama dah. Perkataan gay ni dah lama dah, sekitar tahun 1800 lagi dah digunakan perkataan gay ni. Okey, gay ni mudah kita faham adalah golongan yang suka lelaki sama lelaki, kita panggil sebagai gay. Okey, seterusnya B. Okey, B ni adalah bisexual. Okey, istilah bisexual digunakan kepada orang yang mempunyai bisexual orientation, iaitu ketarikan seks kepada sesama jenis dan lain jenis secara bersamaan. Maksudnya dia ni suka kepada lelaki pun dia suka, perempuan pun dia suka dalam masa yang sama. Okey, dekat situ kita secara mudah fahamnya macam itulah. Dia suka dua-dua. Dalam masa yang sama dia suka dua-dua. Dia boleh boleh dengan dua-dua lah. Okey, seterusnya adalah T. Okey, T ni adalah transgender. Okey, transgender pula adalah istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Okey, maksudnya dekat sini transgender ni dia bertentangan lah dengan kepribadian dia yang sebenar. Maksudnya dia ni sebenarnya lelaki, tapi dia berubah diri dia kepada perempuan. Dia ubah inilah alat sulit dia, alat kelamin dia, lepas tu dia ubah segala benda yang inilah untuk dia jadi perempuan. Kalau lelaki jadi perempuan. Sebagai contohnya yang mudah, yang senang kita nampak lah, yang famous dekat Malaysia ni adalah Muhammad Sajat lah. Muhammad Sajat yang senang kita nampak kan. Okey, seterusnya adalah seterusnya kita tengok dekat sini. LGBT ini dianggap sebagai satu cara hidup yang bertentangan dengan fitrah. Maksudnya dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala ni telah menciptakan manusia ni, fitrah dia berpasang-pasangan. Maksudnya lelaki dengan perempuan. Kalau kita tengok haiwan pula, jantan dengan betina. Jadi kalau kita sebagai manusia ni melanggar ataupun mengingkari fitrah Allah Subhanahu Wa Taala ni, maksudnya kita tidak menerimalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menyeleweng daripada kejadian asal. Okey, seterusnya LGBT pada masa kini sudah mempunyai jaringan yang meluas di seluruh dunia. Okey, kalau kita tengok sekarang ni dekat Malaysia, bukan saja dekat Malaysia, LGBT ni bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Maksud kata memang sangat-sangatlah meluas LGBT ni. Dia punya jaringan tu memang sangat meluas. Okey, dengan macam mana dia orang boleh ada jaringan yang sangat meluas ni? Sebab apa? Sebab dia orang ni saling bertukar-tukar maklumat, dia orang ni saling berkongsi agenda yang dia orang rancang sesama dia orang, dan dia orang slow masuk sampailah ke Malaysia. Kita tengok sekarang ni dah ramai dah berada dalam golongan LGBT. Okey, seterusnya di Malaysia, LGBT di Malaysia terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat melalui
bentukan kumpulan-kumpulan NGO yang aktif memperjuangkan hak LGBT. Jadi sebab apa di Malaysia ni makin lama makin banyak. Sebab apa? Sebab ada NGO, kumpulan NGO yang memperjuangkan hak LGBT ni. Orang memperjuangkan hak LGBT ni menyebabkan LGBT ni makin lama makin berani untuk bersuara, makin lama makin berani untuk mengembangkan yang punya ni lah, agenda LGBT ni lah. Okey, seterusnya kita tengok mereka memerlukan pendekatan dakwah yang terbaik bagi mengawal penularan dan percambahan jaringan LGBT. Jadi dekat sini golongan LGBT ni sangat-sangatlah memerlukan pendekatan dakwah yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita dapat kawal penularan, maksudnya tersebarnya kata virus LGBT ni kepada masyarakat yang lain. Jadi setiap pendakwah perlu peka dengan maklumat mengenai perkembangan LGBT. Jadi kita sebagai pendakwah ni kita kena alert dengan maklumat-maklumat yang baru berkenaan dengan perkembangan LGBT ni. Kita fokuskan kepada dekat Malaysia. Supaya apa? Supaya kita dapat menguasai ataupun memahami lebih mendalam tentang pendekatan dakwah yang sesuai untuk kita gunakan. Supaya apa? Supaya mesej yang kita nak sampaikan dekat golongan yang macam ni sampai. Okey, seterusnya adalah terdapat 5 metodologi dakwah yang sesuai digunakan bagi kumpulan LGBT, iaitu metodologi dakwah bilhal, dengan hiburan, pembinaan sosial, pendekatan psikologi dan pembangunan sosial. Okey, yang ni inilah ahli populasi akan terangkan nanti berkenaan dengan inilah metod dakwah ni, apa itu metod dakwah dan sebagainya. Okey, next slide. Okey, seterusnya kita tengok pandangan Islam mengenai LGBT. Okey, pada pandangan Islam, secara jelasnya Islam menolak LGBT dan umat Islam memandangnya sebagai salah satu dosa besar. Sebab apa? Sebabnya banyak dari dalil Al-Quran, dari dalil hadis yang mana menolak perbuatan LGBT ni dan boleh mendatangkan dosa yang sangat besar. Macam kita tengok kisah Nabi Lut lah kan, kita ambil dalilan kisah Nabi Lut yang mana Allah menterbalikkan bumi ni pada kaum Nabi Lut. Jadi maksudnya Allah murka dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Jadi kita sebagai umat Islam ni kita perlulah menolak sekeras-kerasnya perbuatan ataupun inilah amalan umat Nabi Lut dahulu, kaum Nabi Lut dahulu kan. Jadi seterusnya umat Islam ini adalah kita kena tengok kepada inilah umat Islam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelasnya, jantinanya lelaki dan perempuan, dan ianya dijadikan secara berpasang-pasangan. Maksudnya lelaki dengan perempuan dengan lelaki secara berpasang-pasangan. Dalam surah Naba pun ada disebut wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan manusia ni berpasang-pasangan. Jadi kita tak bolehlah nak bercanggah kan, bercanggah maksudnya lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Itu dah kira macam apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut lah. Lain pula kalau macam special case kan, kalau dia tu punsa boleh dimaafkan. Sebab apa? Sebab dalam surah Qiyamah pun Allah dah sebut yang mana Allah jadikan daripada sepasang lelaki dan perempuan. Maksudnya dalam satu tubuh badan dia tu ada dua alat kelamin. Kalau kepribadian tu lebih kepada lelaki, dia boleh je nak jadi lelaki walaupun dia ada alat kelamin perempuan kan. Okey, itu tak apa. Dahlah kalau macam ni memang dah betul-betul lelaki tapi tiba-tiba nak ubah kepada perempuan, itu sangatlah tidak sangatlah ditolaklah sekeras-kerasnya. Okey, seterusnya adalah Nabi Muhammad SAW juga mengeji perbuatan seseorang ini dalam rangkaian hadis-hadis Nabi hadis-hadis baginda. Maksudnya Nabi Muhammad SAW pun menolak mengeji perbuatan yang dibuat oleh golongan LGBT ini.
Antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa saja yang engkau dapati mengerjakan amalan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah kedua-dua pelakunya. Maksudnya Nabi kata boleh bunuh kalau ada, kita tengok Nabi Lut pula, ada golongan yang melakukan amalan kaum Nabi Lut. Dan pada hadis yang lain, pada dalil yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala melaknat sesiapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Baginda mengulangnya 3 kali. Maksudnya Nabi sangatlah melarang lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangatlah melarang, sangatlah inilah, sampai Nabi Muhammad mengulang sampai 3 kali kan. Allah Subhanahu wa taala ni melaknat kepada siapa yang melakukan perbuatan Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Okey. Seterusnya adalah penukaran jantina atau tasjinda yang memang dilarang oleh Islam. Islam hanya membenarkan penukaran jantina bagi kaum kunsa, iaitu kaum yang memiliki 2 jantina sejak lahir. Okay, macam saya kata tadi itulah, kalau special case macam 2 jantina tu bolehlah dibenarkan, Islam membenarkan. Tapi kalau jantina dia memang betul-betul lelaki tapi tiba-tiba nak ubah kepada perempuan, memang sangatlah tidak inilah, sangat kena inilah, sangat tak boleh lah, tak boleh. Dan dosa besar kalau kita buat perbuatan yang sedemikian. Okey, itu saja untuk untuk slide saya. Saya akan serahkan slide kepada pembentang yang seterusnya lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Soleha binti Ahmad Ikram, nombor matrik I19203858. Jadi saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan metodologi dakwah terhadap golongan LGBT. Kita pergi kepada takrif metodologi dakwah terlebih dahulu untuk kita tahu dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan metodologi. Jadi, metodologi ini berasal daripada perkataan metod, iaitu cara melakukan sesuatu ataupun sistem. Terdapat juga dalam beberapa perkataan dalam bahasa Arab berkaitan dengan metodologi ini adalah antaranya uslub, manhaj dan wasilah. Jadi, secara kesimpulan, keseluruhan daripada takrif metodologi dakwah yang boleh saya simpulkan adalah, untuk kefahaman semua, metodologi dakwah bermaksud ilmu yang bersifat kajian dan sistematik mengenai cara dakwah. Seperti yang kita sedia maklum, metod ni sendiri cara ataupun strategi kita untuk membuat sesuatu perkara. Tak kisah dalam berdakwah atau apa-apa sahaja kerja yang kita buat, mesti kita ada cara. Itulah dipanggil metod. Jadi berkaitan dengan metodologi dakwah ini, kita nak tahu kenapa kalau kita nak berdakwah tu, kita kena ada cara yang tertentu, cara yang sistematik. Kenapa? Okey, seterusnya kita pergi satu persatu untuk kita tahu lebih mendalam apa yang dikatakan dengan metodologi dakwah ini. Metodologi dakwah ini dia merupakan satu kayu ukur atau penentu dalam keberkesanan dakwah yang dijalankan. Sebab apa? Bila kita ada sistem, cara yang bagus, cara yang orang panggil macam nampak bersistematik lah cara kita tu, dia merupakan, orang akan nampak, individu ni dah, pendakwah tu dah bersedia menyampaikan ilmu yang dia dah kaji terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada orang lain. Jadi itulah yang dipanggilkan sebagai kayu ukur seseorang untuk menyampaikan dakwah dia tu, bagi memastikan dakwah dia tu dapat dijalankan dengan sempurna. Okey, jadi saya ambil petik daripada surah An-Nahl ayat 125. Saya baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ila akhir ayat. Jadi saya ambil sedikit saja potongan daripada surah An-Nahl berkaitan dengan metodologi dakwah ini. Apa yang dimaksudkan dengan surah yang saya bacakan tadi itu adalah
serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi, ayat Quran di sini, dia nak menyatakan kepada kita bahawa perkara utama yang perlu ada dalam diri seorang pendakwah itu adalah berkaitan dengan metodologi dia. Cara dia macam mana? Cara dia mestilah termasuk antaranya berhikmah, nasihat ataupun berdialog dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang macam kita nak ajak gaduh. Benda tu boleh buat bincang sama-sama. Macam tu. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan metodologi dakwah berkaitan dengan ayat yang telah diturunkan oleh Allah ini. Metodologi ini dia juga dikaitkan dengan satu pendekatan. Pendekatan kenapa kita kena pilih metod atau pendekatan yang baik. Jadi inilah sebab dia. Metodologi ataupun pendekatan yang dipilih mestilah sesuai dan efektif supaya dapat menarik minat sasaran dakwah. Okey, dekat sini kita fahamlah kan, kita kena buat sesuatu cara, kita kena susun satu cara yang agak boleh kita tarik minat orang yang kita nak dakwahkan tu. Sebab apa? Kerja dakwah ni dia bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita kena ada satu cara yang efektif, yang efisien supaya kita dapat rasa, mad'u ni dia boleh terima kita punya dakwah tu. Jadi kegagalan dalam penyampaian dakwah adalah disebabkan kesilapan pendakwah itu sendiri dalam memilih metodologi yang tidak sesuai dengan sasaran dakwah. Mungkin kita nak sasarkan dakwah itu kepada orang yang bukan Islam, tetapi kita gunakan cara yang salah. Kita patutlah ajak mereka dengan kaedah yang baik, dengan cara yang berhikmah. Janganlah kita datang, kita terus macam marah dia, kata sepatutnya kau tu masuk Islam, tutup aurat macam tu. Kita tak boleh tegur secara keras sebab mereka ni belum faham sepenuhnya apa itu agama Islam. Sedangkan agama Islam itu sendiri bukanlah agama yang memaksa. Jadi terselitlah dekat dalam tu, kita kena berdakwah secara lembut, lemah lembut, secara berhikmah. Okey, dalam hal ini untuk menarik minat sasaran dakwah kita adalah LGBT. Jadi apa kita punya metodologi dakwah yang kita boleh lakukan untuk tarik minat mereka ini berkaitan dengan ajaran Islam. Jadi dalam hal ini kita boleh guna banyak cara. Antaranya kita boleh gunakan metodologi dakwah dengan bi'al-hal, dengan kita tengok satu keadaan tu macam mana. Jadi daripada situ kita boleh susun strategi apa yang kita nak lakukan untuk berdakwah kepada golongan LGBT ni. Antaranya juga adalah dengan cara hiburan, pembinaan sosial dan juga pembangunan sahsiah. Macam kalau kita nampak macam contoh Ustaz Abid Liu, dia kadang-kadang mendekatkan diri dia dengan golongan-golongan seperti ini di tepi-tepi jalan sekitar malam-malam kan, pada waktu malam. Dia berdakwah secara santai, tak ada secara keras. Jadi sedikit demi sedikit apa yang didakwahkan itu boleh tersemat dalam jiwa mereka. Okey, jadi apa yang boleh kita simpulkan secara keseluruhan dia, kerja dakwah ini bukanlah terletak kepada ustazah, alim ulama. Kita juga sebagai pelajar ni sebenarnya dakwah itu adalah tugas kita. Sebab apa? Dakwah ni dia tak mengira usia, tak mengira siapa kita, tak ada pangkat, jawatan, semua tak ada. Jadi kita berhak menjalankan kerja dakwah ini, tapi dengan cara kita mestilah ada metodologi dakwah yang kita susun secara efektif terhadap sasaran dakwah yang kita nak lakukan. Sebab apa? Bila kita berdakwah ini, kita nak tarik minat seseorang tu untuk percaya dengan
apa yang kita hujahkan kepada mereka. Jadi sebelum kita sampaikan sesuatu ilmu tu, kita mestilah kaji terlebih dahulu secara keseluruhan, barulah kita boleh sampaikan kepada masyarakat. Jadi dengan itu, bila adanya dalil-dalil dan hujah-hujah yang kukuh, mereka akan berasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi sebagai pendakwah, sama ada sedang ataupun bakal menjadi pendakwah, kita sepatutnya bijak menyusun strategi untuk menarik minat ramai orang dengan dakwah yang kita sampaikan. Dan juga kita punya niat itu mestilah ikhlas kerana Allah. Sama ada dakwah kita ini diterima ataupun ditolak, itu bukan kerja kita. Itu urusan Allah untuk memberikan hidayah tu kepada mereka. Sebab hidayah ini adalah milik Allah. Kita sebagai manusia jalankan dakwah sahaja. Jadi wallahualam, itu sahaja daripada saya berkaitan dengan metodologi dakwah, dengan LGBT ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk membentangkan dengan lebih mendalam berkaitan dengan metodologi dakwah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Masyita binti Abdul Aziz, nombor menteri I1920382 akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu jenis-jenis metodologi yang boleh diaplikasikan dalam berdakwah kepada sasaran, secara khususnya kepada golongan-golongan LGBT. Okey, dalam nak menyampaikan dakwah yang berkesan, pendakwah haruslah memilih satu pendekatan atau suatu cara metodologi untuk menarik perhatian sasaran agar menerima dakwah yang kita sampaikan. Okey, bila seorang pendakwah menggunakan suatu metodologi yang orang kata yang berkesan, yang betul, secara tak langsung matlamat untuk menyampaikan mesej dakwah tu berjaya. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, kita nak pergi kepada apa jenis-jenis metodologi yang boleh pendakwah aplikasikan di dalam berdakwah kepada golongan sasaran, khususnya golongan-golongan LGBT. Ada 4 jenis metodologi yang boleh kita aplikasikan dalam berdakwah kepada golongan LGBT. Yang pertama adalah metodologi dakwah bil alhal. Yang kedua, metodologi dakwah melalui hiburan. Yang ketiga, metodologi dakwah melalui pembinaan sosial. Dan keempat, metodologi dakwah melalui pembangunan sahsiah. Baiklah, yang pertama kita tengok metodologi dakwah bil-alhal. Okey, metodologi dakwah bil-alhal ini adalah dakwah yang dilakukan melalui penampilan, kualiti aktiviti-aktiviti yang secara langsung menyentuh keperluan masyarakat. Maksudnya dekat sini adalah suatu kegiatan atau aktiviti-aktiviti secara langsung, kiranya macam secara nyata, secara berdepan, yang dapat dilakukan kepada masyarakat. Contohnya dalam memberi pertolongan, untuk memberi kesedaran. Okey, dakwah bil-alhal ini adalah suatu pendekatan sosial yang di mana Nabi Muhammad SAW sendiri ada menggunakan kaedah-kaedah yang boleh diaplikasikan dalam pendekatan sosial. Di antaranya adalah, yang pertama adalah komitmen dan jati diri pendakwah. Jadinya seorang pendakwah tu mestilah memberi komitmen kepada masyarakat, dan bukan itu sahaja, seorang pendakwah mestilah memiliki jati diri. Okey. Yang kedua adalah matlamat dan objektif yang jelas. Okey, benda ni memang kita tahulah kan, seorang pendakwah mesti ada tujuan dalam nak menyampaikan dakwah. Sebab apa? Bila seorang pendakwah ada tujuan, ada matlamat dalam nak menyampaikan dakwah, secara tak langsung matlamat tu berjaya lah. Okey. Yang ketiga adalah memahami situasi dan keadaan masyarakat. Okey, jadinya bila seorang pendakwah ni memahami situasi yang dihadapi oleh sasaran, secara tak langsung sasaran akan berasa dihargai, berasa lebih dekat untuk terima apa yang kita sampaikan. Betul.
Yang keempat adalah penyampaian dakwah secara jelas. Ini amat penting bagi seorang pendakwah untuk menyampaikan dakwah secara jelas supaya sasaran bila dengar dakwah yang kita sampaikan, mesej dakwah yang kita sampaikan, tidak ada salah faham. Okey. Yang kelima adalah moral. Maafkan saya. Yang kelima adalah menciptakan keunggulan dan daya penarik dakwah. Ini amat penting lah supaya sasaran itu dapat, orang kata, tertarik dengan apa yang kita sampaikan kepada sasaran tersebut. Yang keenam adalah moral dan akhlak mulia. Seorang pendakwah mesti mempunyai satu perilaku yang mulia, sebab kita kan, sebelum kita nak pandu orang tu, kita orang kata kita mesti berperilaku baik, kan, supaya mereka sasaran tu dapatlah menerima apa yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah sabar dan tabah menghadapi cabaran. Jadinya benda ni memang, kalau kita nak sampaikan dakwah, kita mesti memiliki sifat sabar. Macam contoh kan, sebagai contoh kita tengok Nabi Muhammad SAW sendiri, baginda dihina, baginda dimaki. Jadinya seorang pendakwah ni mesti memiliki mental dan fizikal yang kuat. Okey. Jadi dekat sini ia merupakan kaedah-kaedah yang kuat yang boleh diaplikasikan di dalam metodologi dakwah Al-Hal. Okey, seterusnya kita lihat kepada metodologi yang kedua, iaitu metodologi dakwah melalui hiburan. Yang pertama, dikembangkan dalam bentuk yang pelbagai. Dikembangkan dalam bentuk pelbagai ini adalah dengan mewujudkan hiburan alternatif melalui proses yang sesuai dengan seni muzik. Okey. Yang kedua adalah mempunyai potensi yang besar. Mempunyai potensi yang besar yang dimaksudkan dekat sini adalah dapat mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup masyarakat. Kiranya kita lihat dakwah melalui hiburan ini adalah suatu bentuk dakwah yang orang kata secara santai. Jadi bila dakwah secara santai ni, dia secara tak langsung boleh meresap ke dalam diri seorang sasaran tersebutlah. Okey, yang ketiga adalah suatu bentuk metodologi yang kreatif. Jadi ini adalah suatu langkah untuk tarik golongan secara khususnya golongan LGBT dengan menggunakan metodologi melalui hiburan. Okey, seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Nabila binti Wan Umar, nombor kad matrik I191033532. Di sini saya ingin sambung kepada jenis metodologi dakwah, yang mana metodologi dakwah ini adalah melalui sikap berhemah dan juga lemah lembut. Dari surah An-Nahl ayat 125 yang membawa maksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Yang mana dari surah An-Nahl ayat 125 ini Allah telah menjelaskan kepada Rasulnya bahawa dakwah ini adalah untuk agama menuju keredaan. Bukan dakwah ini bukan untuk peribadi seorang pendakwah. Dan yang kedua juga Allah telah menjelaskan bahawa dakwah ini mestilah berdakwah dengan hikmah, iaitu faham tentang hukum Al-Quran, faham tentang Al-Quran, faham tentang agama, dan juga takut kepada Allah serta benar dalam percakapan dan juga perbuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Allah telah menjelaskan bahawa berdakwahlah dengan lemah lembut agar dakwah tersebut diterima dengan baik. Seterusnya adalah bagi golongan LGBT ni, kita mestilah nasihat dan juga memberikan galakan kepada mereka ke arah positif, kerana perasaan golongan LGBT ni sangatlah sensitif. Disebabkan itulah kita mestilah memberi sokongan kepada mereka agar mereka dapat menerimanya dengan baik. Dan juga intonasi suara seorang pendakwah itu tidak bolehlah kasar dan juga kesat, kerana kita sebagai seorang pendakwah yang mempunyai ilmu mestilah menggunakan perkataan yang bermanfaat, yang berfaedah, agar golongan LGBT ni apabila dia mendengarnya
dapat menyentuh perasaan dan juga hati mereka untuk berubah ke arah yang baik. Jika seorang pendakwah tersebut menggunakan ayat kasar dan juga ayat kesat, ini akan membuatkan mereka lebih jauh untuk berubah. Poin yang ketiga adalah golongan LGBT ini memerlukan pendekatan yang berhikmah dengan lemah lembut untuk mengajak ke jalan Allah, yang mana sebagai seorang pendakwah dapat membantu untuk membetulkan golongan LGBT ini daripada mereka terus hanyut di dalam maksiat. Daripada mereka terus hanyut, golongan pendakwah ni mestilah menarik secara sedikit demi sedikit daripada mereka ni terjerumus ke dalam dosa seumur hidup. Dan yang mana kelembutan di sini bukanlah lembut semata-mata, tetapi ia adanya ketegasan. Ketegasan tersebut ada manfaatnya, yang mana kaedah dakwah secara lemah lembut ni ada banyak diceritakan di dalam Al-Quran, sebagaimana cerita kisah Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang berhadapan dengan kaum Fir'aun secara lemah lembut. Seterusnya adalah metodologi dakwah melalui pembangunan sasiah, yang mana dapat mengadakan aktiviti usrah, iaitu aktiviti usrah ni menjadikan persekitaran yang sihat dan baik, yang mana jika golongan LGBT ni melihat persekitaran yang baik dan juga sihat, ini akan membuatkan mereka mudah untuk berubah. Dan persekitaran ni juga memainkan peranan penting untuk perubahan seseorang, yang mana aktiviti usrah ni juga dapat membina kemahiran, menyatakan pendapat dan menghargai pendapat seseorang. Dan aktiviti usrah ni juga dapat memperkukuhkan lagi nilai persaudaraan dan kasih sayang antara satu sama lain. Seterusnya, yang kedua adalah adanya kelas fardu ain, yang mana kelas fardu ain ni pertubuhan amal akan memberitahu tentang ilmu asas agama terlebih dahulu sebagai permulaan untuk mereka berubah. Apabila mereka sudah mengetahui ilmu asas tentang agama, ini akan mendekatkan lagi diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga agama mereka. Dan kelas fardu ain ni dilakukan oleh pertubuhan amal secara tertutup agar aib golongan LGBT ni terpelihara dengan baik. Yang ketiga adalah kelas pengukuhan agama dari segi ibadah, yang mana pertubuhan amal boleh melakukan ceramah-ceramah agama agar mereka mengetahui agama dengan lebih mendalam, dan juga dapat melakukan atau mengerjakan ibadah umrah ataupun haji bagi mereka yang sudah memahami tentang agama dengan lebih mendalam. Poin yang kedua iaitu spiritual, yang mana dari segi kerohanian, iaitu kerohanian ni yang mana pertubuhan amal boleh meletakkan mereka 10 hari di madrasah, yang mana untuk menguatkan dan memperkukuhkan lagi kerohanian mereka agar mereka tidak terjebak kembali kepada LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah binti Ahmad Saadi, nombor kad matrik I1910364. Saya akan membentangkan kesimpulan. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa golongan LGBT ini sudah pun wujud sejak zaman Nabi Lut alaihi salam lagi. Masyarakat pada masa itu telah melakukan hubungan sejenis. Namun begitu, golongan LGBT ini masih lagi wujud sehingga kini. Pada pandangan Islam, gerakan LGBT dianggap sebagai perbuatan yang telah menyalahi prinsip agama Islam. Walau bagaimanapun, majoriti masyarakat Islam di Malaysia masih giat menjalankan kelompok LGBT dengan cara zahir ataupun terselindung. Oleh itu, dakwah harus diperluaskan supaya tidak berlaku keciciran kepada mad'u, terutamanya kepada golongan LGBT. Para pendakwah juga perlulah menggunakan metod dakwah yang berkesan apabila dalam proses menyampaikan nilai-nilai hidup Islam yang sebenar. Kajian ini mendapati bahawa kaedah yang sesuai untuk golongan LGBT adalah metodologi bilhal, metodologi dakwah melalui hiburan, metodologi dakwah secara berhemah, dan metodologi dakwah melalui pembangunan sasiah.
Oleh itu, para pendakwa haruslah mendidik diri agar tidak judgemental dan stigma negatif terhadap golongan LGBT. Ini kerana ianya akan merugikan dakwah yang disampaikan dan juga akan menciptakan jurang yang jauh di antara pendakwa dan juga golongan LGBT. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.